Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar murid-murid? Kaifa halukum? Okay, untuk hari ini Ustazah akan gantikan sementara untuk subjek Nahu tahun 6. Okay, seperti yang sedia maklum, sebelum ni Mu'allimah, okay, Ustazah ganti untuk sementara waktu sahaja. Baiklah, tajuk pada hari ini ialah Asma'ul Khamsah. Okay, apa itu Asma'ul Khamsah? Kita akan belajar selepas ini. Jom. Okey, ma hiyal asmaul khamsah. Apa itu nama-nama yang 5? Okey, apa nama-nama yang 5 ni? Okey, yang pertama ialah abun, yang kedua akhun, yang ketiga hamun, yang keempat fu, yang kelima zu. Okey, ni adalah nama-nama khas yang 5. Okey, ni 5 beradik lah. Okey, yang pertama abun maksudnya ialah bapa. Okey, yang kedua akhun maksudnya saudara, yang ketiga ipar. Okey, yang keempat fu, mulut. Okey, yang terakhir zu maksudnya yang mempunyai. Okey, itu adalah adik-beradik Asma'ul Khamsah. Okey, mudah untuk ingat, semuanya mengandungi dua huruf. Ada 5 saudara. Okey, 5 bersaudara ni namanya Asma'ul Khamsah. Okey, mal ladzi yashtaritu fi hadhihi al-asma'? Okey, apa syarat-syarat nama 5 beradik ni? Okey, dia mestilah an takuna mudafatan ila ghairi ya al-mutakallim. Okey, dia mestilah bersandarkan kepada perkataan ataupun huruf lain selain daripada ya al-mutakallim. Ya mutakallim maksudnya ya yang bermaksud saya ke, contohnya baiti. Yang terakhir tu maksudnya saya punya kan. Okey, itu tak termasuk lah. Ataupun ya ayyuhal, itu pun tak termasuk. Okey, ya yang ada maksud tu kita tak dikira sebagai adik-beradik Asma'ul Khamsah. Okey, seterusnya. Mal hukumul Asma'ul Khamsah? Okey, apa hukum Asma'ul Khamsah? Macam mana kita nak tentukan baris dia? Okey, seperti yang kita tahu, ada 3 baris lah. Okey, baris atas, baris bawah dan baris depan. Macam biasalah kita baca Al-Quran pun 3 baris. Okey, dia ada 3 keadaan. Dia akan jadi yang pertama keadaannya tarfa'u bil waw. Dia akan jadi marfu' dengan huruf waw. Okey, al-misal, kita tengok contoh Safara Abul Abbas. Okey, tadi perkataan asalnya abun kan? Okey, tapi dia akan jadi tambah waw dan baris ba tu akan jadi baris depan automatik. Bila tambah huruf waw, baris huruf sebelum dia pun akan jadi baris depan. Dia tak akan jadi abi tapi depan tu waw, tak ada. Dia akan jadi automatik baris depan dan ada tambahan huruf waw. Okey, yang pertama dia jadi tarfa'u bil waw. Bila marfu' ingat sama dengan waw. Okey. Yang kedua keadaannya boleh jadi tansabu bil alif. Okey, dia boleh jadi mansub dengan alif. Dia akan jadi baris atas dan juga ada tambahan huruf alif. Al-misal, contohnya rahimallahu aba Muhammadin. Okey, aba. Perkataan asal tadi abun, dia akan jadi baris atas dan juga tambah alif dalam perkataan abun tadi. Okey, jadi baris abun tu dah tak ada tanwin lah. Dia jadi aba Muhammadin. Okey, itu keadaan yang kedua. Hukum yang kedua. Okey, hukum yang ketiga dia boleh jadi tajurru bil ya. Dia boleh jadi majrur dengan huruf ya. Okey, majrur seperti kita belajar sebelum ni, mungkin awak pun dah belajar. Okey, majrur ni baris bawah. Bila baris bawah automatik dia tambah ya selepas dia. Okey, contohnya al-misal wasiqa hasanun bizil fadli zi. Okey, tadi kita belajar zu kan? Okey. Dia akan jadi baris bawah bila mana dia jadi majrur. Okey, bila baris bawah dia automatik selepas tu ada tambahan huruf ya. Okey, kalau ikut perkataan asal dia zu, zal dengan waw. Jadi waw tu kita buanglah, kita ganti dengan ya. Okey. Contohnya tadi 3 contoh tu apa maksudnya? Safara Abul Abbas. Okey, telah mengembara Abul Abbas. Okey, Abul Abbas ni boleh jadi nama orang, nama gelaran. Okey, ayah kepada Abbas. Okey, itu pun Abu jugalah. Macam kita nama Melayu kadang-kadang Abu je, tak ada apa-apa belakang tu kan. Okey, tapi kalau bahasa Arab biasanya Abul Abbas tu dia ambil daripada nama anak dia. Anak dia contohnya nama Abbas. Jadi ayah dia kita namakan Abul Abbas. Okey. Yang kedua, rahimallahu aba Muhammad. Okey, semoga Allah merahmati ayah Muhammad. Okey, aba Muhammadin. Okey, sekejap lagi kita akan belajar kenapa boleh jadi abu, kenapa boleh jadi aba kan, pelik. Okey, aba Muhammadin. Okey, dia kata maksudnya semoga Allah merahmati ayah Muhammad. Okey.
Yang ketiga, wasiqa Hasanun bizil fadli. Okey, wasiqa ni percaya. Hasanun nama orang lah Hasan. Okey, Hasan percaya dengan zil fadli. Okey, bizil fadli. Zil fadli ni boleh jadi nama orang lah. Zul fadli ke kan? Okey, tapi bila ada B depan dia, B tu kan huruf jar, dia akan jadi baris bawah lah. Bizil fadli. Walaupun perkataan asalnya adalah zu, dia akan jadi bizil fadli. Okey, lepas ni kita akan belajar lebih lanjut. Okey, kita tengok hukum yang pertama tadi, marfu' bil waw. Maksudnya marfu' dengan huruf waw lah. Baris depan dan juga tambahan huruf waw di belakang. Okey. Ada 5 kategori tadi tu. Bila kita dah jadikan dia marfu' bil waw, dia akan jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka dengan zu. Okey. Dia akan ada tambahan lah. Okey, contohnya abuka maksudnya ayah kamu. Ka kat belakang tu maksudnya kamu punya lah. Okey, abuka. Bila abuka dia akan jadi waw dia tu, ba dia tu berbaris depan lah. Dia tak akan jadi baris bawah. Abika ke tak kan, dia jadi abuka. Okey, sama juga dengan akhuka. Okey, akhuka bermaksud saudara iaitu abang ataupun adik kamu. Ka tu pun merujuk kepada kamu lah. Tak kisahlah ka ke ki ke laki ke perempuan ke, tetap juga barisnya tetap di depan lah huruf kha tu. Okey, dan ada tambahan huruf waw selepas dia. Okey, kemudian hamuka. Hamuka bermaksud ipar kamu. Ipar ni tahu kan? Contohnya awak ada kakak, kakak awak berkahwin dengan seorang lelaki, lelaki tu dikira abang ipar contohnya. Okey, itu ipar lah. Okey, kemudian fuka. Okey, fu tadi maksudnya mulut. Bila tambah ka belakang maksudnya mulut kamu. Okey, yang terakhir zu. Okey, zu ni maksudnya yang mempunyai. Tak kisahlah belakang tu ada perkataan apa benda pun. Okey, tapi dia tak ada tambahan ka lah. Zuka tak adalah. Okey, contohnya Zulkifli, nama orang contohnya. Okey, yang mempunyai. Dia ada tambahan lah belakang tu. Okey, bila ada tambahan macam ni, ada tambahan huruf kat belakang dia, dia akan jadi marfu' bil waw. Okey, dia akan jadi abuka macam tu. Okey, baris depan. Okey, huruf yang kedua tu akan jadi baris depan dan juga ada tambahan huruf waw. Bila huruf depan je, bila baris depan je, ingat mesti tambahan huruf waw. Dia tak akan jadi huruf ya, tiba-tiba huruf alif, tak ada. Dia jadi marfu' bil waw sahaja. Dia tak ada marfu' bil alif tiba-tiba, tak ada Okey, itu untuk hukum yang pertama, marfu' bil waw. Okey, kita terus kepada hukum yang kedua iaitu mansub bil alif. Okey, bila mansub ingat, mansub dia mesti dengan alif, dia tak akan dengan waw ataupun ya. Okey, ada 3 je huruf kan, alif, waw, ya. Bila mansub ni mesti dengan alif. Itu sahaja. Okey, perkataan yang pertama, contohnya abun tadi kan. Okey, bila dia ada perkataan lain yang bersambung dengan dia, contohnya anna abaka. Anna abaka. Okey, bila ada perkataan anna depan dia, okey, perkataan belakang tu dia jadi baris atas. Ba dia tu berbaris atas dan ada alif selepas dia. Anna abaka. Okey, sebab apa? Sebab kenapa jadi baris atas tu? Sebab depan dia ada perkataan anna. Okey, jadi ingat bila depan dia ada perkataan anna ke, inna ke, lakinna ke, ka'anna ke, laita ke, dia akan jadi baris atas. Asma'ul khamsah dia akan berubah kepada baris atas. Okey, contohnya anna abaka. Huruf nasabnya adalah anna. Okey, perkataan anna abaka bermaksud bahawasanya ayah kamu. Okey, anna tu bermaksudnya bahawasanya lah. Okey, dia macam perkataan penyedap lah. Okey, yang kedua, inna akhaka. Okey, inna ni pun huruf nasab. Bila ada inna ni yang menyebabkan huruf kha tu berbaris atas dan ada alif. Kalau ikut perkataan asalnya akhun, betul? Okey, tapi dia akan jadi berbaris atas, jadi akha bila mana ada perkataan yang membuatkan dia berbaris atas. Okey, dalam ayat ni inna lah. Bila ada inna tu automatik dia jadi baris atas. Akhaka. Kha tu lepas dia mesti ada alif lah. Okey, jadi maksudnya inna akhaka maksudnya sesungguhnya saudara kamu. Inna tu sesungguhnya lah. Okey, kemudian yang ketiga, lakinna hamaka. Okey, lakinna ni maksudnya tetapi. Okey, hama. Tadi hamun kan, perkataan asalnya hamun. Dia akan jadi hama. Ma tu akan jadi baris atas bila mana ada perkataan yang membuatkan dia jadi mansub. Dalam ayat ni ialah lakinna. Lakinna tu penyebab dia jadi baris atas. Mim tu baris atas. Okey. Lakinna hamaka. Okey, kat sini hurufnya adalah lakinna. Okey, huruf yang membuatkan dia jadi mansub ni adalah lakinna. Okey, maksudnya tetapi ipar kamu. Lakinna tu tetapi, hamaka ipar kamu.
Okey, kemudian yang keempat, ka'anna faka. Okey, ka'anna tu adalah huruf nasab. Okey, seolah-olah, ka'anna maksudnya seolah-olah. Faka. Okey, faka tu asalnya perkataannya fu, betul? Okey, fu kan? Tapi bila dia ada huruf nasab, okey, ada perkataan lain yang bersambung dengan dia sebelum dia, dia akan jadi faka. Okey, fa dia akan jadi fa, dia tak akan jadi fu lagi lah. Ka tu memang tambahan lah kamu kan. Okey, tapi fa tu, huruf fa tu dia akan jadi baris atas dan ada alif selepas dia bila mana ada huruf nasab. Dalam ayat ni adalah ka'anna. Okey, ka'anna faka. Maksudnya seolah-olah mulut kamu. Faka tu mulut kamulah. Okey, kalau fa saja mulut. Okey, ka tu merujuk kepada kamu. Okey, yang terakhir, laitaza malin. Okey, laita tu maksudnya semoga ataupun alangkah baiknya za malin. Za tadi yang mempunyai, malin tu harta. Okey, mal tu harta lah. Okey, alangkah baiknya mempunyai harta. Okey, ataupun semoga ada harta. Okey, za malin. Okey, yang mempunyai tu dia mesti ada sambungan selepas dia. Dia tak boleh za lepas tu titik, tak. Dia akan sambungan ada belakang tu. Okey, mempunyai apa? Mempunyai duit, mempunyai harta. Okey, contohnya macam tadilah Ustazah kata Zulkifli, nama orang kan. Okey, bila ada Zul tu maksudnya yang mempunyai lah. Okey, laitaza malin. Semoga ada harta. Okey, jadi huruf nasab dalam ayat ni ialah laita. Okey, laita tu yang membuatkan huruf zal tu jadi baris atas dan ada alif selepas dia. Za. Okey, kalau ikut asal tadi zu, betul? Okey, dia jadi baris atas dan ada alif bila ada penyebab dia. Penyebab dia dalam ayat ni ialah laita. Bila ada laita tu yang jadi za. Kalau tak dia kekal zu, betul? Okey, jadi dalam ayat ni asmaul khamsahnya adalah za. Okey, kemudian. Okey, yang terakhir ialah hukum yang terakhir ialah majrur bil ya. Majrur bil ya. Majrur dengan huruf ya. Okey, bila majrur dia baris bawah. Okey, baris bawah mestilah huruf ya selepas dia. Tak mungkin baris bawah tiba-tiba huruf waw. Macam mana nak baca, betul? Okey, jadi bila majrur dia mesti ada huruf ya selepas dia. Okey. Asmaul khamsah yang pertama, min abika. Okey, min tu adalah huruf jar, betul? Okey, bila ada huruf jar, perkataan selepas dia automatik akan berbaris bawah. Okey, contohnya min, ila, an, ala, fi. Okey, dalam perkataan lain ba, kaf, lam. Okey, itu semua huruf jar. Bila ada huruf jar dekat depan tu, perkataan selepas dia mesti huruf terakhir dia berbaris bawah. Okey, dalam ayat ni abika, ka tu tak termasuklah sebab ka tu merujuk kepada kamu. Okey, jadi huruf ba tu yang terakhir kan. Jadi huruf ba tu dia jadi baris bawah sebab sebelum dia ada huruf jar. Huruf jarnya adalah min. Okey, dalam ayat ni hurufnya adalah min. Sebabkan ada min tu jadi huruf ba tu berbaris bawah. Sedangkan kalau ikut asalnya abun, baris depan tanwin, tapi dia jadi baris bawah sebab dia ada min sebelum dia. Min abika. Okey, maksudnya daripada ayah ka kamu. Ka belakang tu bermaksud kamu punyalah. Okey, itu untuk abika. Okey, yang kedua ila akhika. Okey, akhun kan tadi asalnya akhun. Okey, bila dia ada ila kat depan dia ataupun apa-apa huruf jar lah. Okey, ila ke min ke an ke, dia akan jadi ila akhika. Dia tak jadi akhu, dia jadi akhi. Baris bawah. Bila baris bawah, automatik selepas dia ada huruf ya, akhika. Dia tak akan jadi akhi, lepas tu waw, tak ada. Akhika, mesti ya dan baris bawah. Okey, dalam ayat ni huruf jarnya ialah ila. Okey, ila akhika. Okey, bila ada ila tu, itu yang menyebabkan huruf kha tu berbaris bawah dan ada ya selepas dia. Kalau tak, kekallah akhu kan. Okey, maksudnya ila akhika bermaksud kepada saudara kamu. Ila tu kepada, akhika saudara kamu. Okey, yang ketiga, an hamika. An ni pun huruf jar juga. Okey, dalam ayat ni huruf jarnya ialah an. An bermaksud tentang. Okey, boleh juga bermaksud daripada. Okey, an hamika, daripada ataupun tentang ipar kamu. Okey, hamun tadi kan, perkataan asalnya hamun. Okey, dia jadi hamika, berbaris bawah dan ada ya selepas dia sebabkan ada huruf jar. Ada an dekat depan tu. Tak kisahlah an ke, ala ke, fi ke, tetap juga bila huruf jar sebelum dia, huruf yang mim tu akan jadi baris bawah. Hamika, an hamika. Okey, dalam ayat ni huruf jarnya ialah an. Okey, ayat ni bermaksud tentang ipar kamu. Okey, ataupun daripada ipar kamu. Okey, an ni banyak maksud lah. Okey, kemudian yang keempat, ala fika. Ala
huruf jar. Fi tu perkataan asalnya fu lah tadi, mulut tu kan. Okey, dia jadi baris bawah. Okey, jadi baris bawah sebab sebelum dia ada huruf jar. Huruf jar dalam ayat ni ialah ala. Okey, bila ada ala, huruf fa tu berbaris bawah dan selepas dia ada huruf ya. Fi ka. Ka tu kamulah seperti biasa. Okey, maksudnya pada mulut kamu. Okey, ala fi ka, pada mulut kamu. Okey, yang terakhir. Fi zi ma. Okey, fi zi ma. Okey, zi tu sebenarnya maksudnya yang mempunyai. Tapi bila kita tambahkan beberapa perkataan sebelum dan selepas dia, okey, maksud dia jadi berbezalah. Fi zi ma bermaksud pada masa itu. Okey, zi tu perkataan asalnya adalah zu, betul? Okey, tapi kenapa dia jadi zi? Bila dia jadi zi? Bila mana ada huruf jar sebelum dia. Fi. Fi tu huruf jar. Okey, salah satu daripada huruf jar. Bila ada fi, perkataan huruf zal tu dia jadi baris bawah. Fi zi ma. Okey, dalam ayat ni fi tu ialah huruf jar. Okey, itulah yang menyebabkan perkataan Asmaul Khamsah ni menjadi baris bawah dan ada ya selepas dia. Okey, Ustazah harap awak boleh faham tajuk ni. Dia sebenarnya agak rumit untuk difahami, tapi Ustazah harap awak boleh fahamlah sedikit. Okey. Okey, kemudian namuzaj lil i'rab. Okey, macam mana kita nak i'rab dia? Okey, contohnya ayat yang diberi dalam buku teks, Abu Muhammad akhu Zil Fadli. Okey, ayah Muhammad, saudara Zil Fadli. Okey, saudaranya ialah Zil Fadli. Okey, dia tak jadi Zul Fadli lah. Okey, macam mana kita nak i'rabkan dia? Okey, tengok satu-satu. Yang pertama, Abu. Okey, Abu dia jadi baris depan. Sebab apa dia jadi baris depan? Sebab dia mubtada. Bila mubtada, dia jadi baris depan, marfu'. Baris depan kita panggil marfu'. Okey, kemudian Muhammad. Okey, Muhammad itu ialah mudhafun ilaihi. Okey, bila mudhafun ilaihi, dia punya hukum dia mesti majrur, mesti baris bawah. Muhammadin. Okey, Abu Muhammadin. Mudhafun ilaihi. Sebab dia mudhafun ilaihi, dia kena berbaris bawah. Okey. Kemudian akhu. Okey, akhu hukumnya adalah marfu' sebab dia khabar. Okey, dia berbaris depan. Baris depan sebab dia khabar. Okey, khabar lah. Awak dah belajar sebelum ni kan, khabar tu apa, mubtada apa kan. Okey, kemudian zi. Zi dalam ayat ni ialah mudhafun ilaihi. Okey, mudhafun ilaihi mesti berbaris bawah, iaitu majrur. Okey, macam Ustazah dah cakap tadi, kalau zi ataupun zu ataupun za, selepas dia mesti ada perkataan lain. Dalam ayat ni, Zil Fadli, dia mesti bersambung. Okey, Al-Fadli tu mudhafun ilaihi, berbaris bawah juga. Okey, bila mudhafun ilaihi mesti berbaris bawah. Okey, jadi macam mana kita nak baca ayat ni? Abu Muhammadin akhu Zil Fadli. Okey, itu adalah kaedah kita nak i'rab dia satu-satu. Okey, perkataan demi perkataan. Okey. Okey, itu saja pembelajaran kita untuk tajuk Asmaul Khamsah pada hari ini. Ustazah harap kalau ada sebarang soalan boleh kemukakan secara direct kepada Ustazah. Okey, Ustazah minta maaf kalau ada kekurangan sepanjang Ustazah ajar tajuk ni. Kalau ada penambahbaikan boleh maklumkan kepada Ustazah apa yang Ustazah boleh tambah baik. Okey, itu saja. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.